Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita untuk subtopik terakhir dalam sejarah tingkatan 3. Dan ini adalah subtopik dan juga tajuk terakhir dalam buku teks tingkatan 3, iaitu 8.4, keberkesanan peranan pemerintah tempatan dalam menangani cabaran barat. So, apa yang kita pelajari hari ini adalah untuk merumuskan keberkesanan peranan pemerintah tempatan dalam menangani cabaran barat. So, di pengenalan kita akan lihat dua perkara. Pertama sekali, semasa menghadapi kemarahan kuasa barat, peranan pemerintah tempatan dengan sokongan pembesar berjaya membawa kepada kemakmuran negeri dan melambatkan perluasan kuasa British. Yang kedua, selepas perluasan kuasa British, pemerintah tempatan dapat mempertahankan institusi beraja dan memperjuangkan hak serta kebajikan rakyat seperti kemajuan pendidikan, perkhidmatan anak tempatan dalam pentadbiran kerajaan serta penubuhan regimen askar Melayu diraja. Kita lihat kemakmuran negeri Johor, Perak dan juga Kedah. Kalau kita lihat di negeri Johor, kemakmuran ekonomi Johor telah memanifestasikan kecekapan dan keberkesanan sistem pentadbiran di negeri tersebut, dan permodenan dan kemajuan ditempa namun jati diri rakyat kekal utuh. Maksudnya walaupun berlaku pemodenan, keaslian adat istiadat Melayu itu masih kekal sehingga ke hari ini. Permodenan dan pentadbiran dalam ekonomi telah menarik ramai pelabur-pelabur untuk melabur dalam sektor pertanian komersial, terutama dalam sektor pertanian gambir dan juga lada hitam. Dan Sultan Abu Bakar telah mengabadikan sumber hasil pertanian yang membawa kepada kemajuan ekonomi Johor dengan menjadikan motif lada hitam dan gambir tersebut sebagai awan larat pada semua peralatan istana dan kerajaan. Maksudnya di sini, motif lada hitam itu telah dijadikan motif ataupun ukiran-ukiran di dalam peralatan istana dan juga kerajaan negeri Johor. Di negeri Perak pula, perlombongan biji timah yang dimajukan oleh Tunku Menteri Ngah Ibrahim di Larut dan juga peranan Sultan Ismail di Lembah Kinta telah jadikan Perak sebagai pengeluar biji timah utama dunia. Itulah perkecayaan di negeri Perak ini. Di negeri Kedah pula, pembaharuan pentadbiran semasa pemerintahan Sultan Abdul Hamid Halim Shah dan kewibawaan Perdana Menteri Wan Muhammad Saman atau Wan Muhammad Saman ini telah menjadikan negeri Kedah sebagai negeri jelapang padi. Kekal sampai sekarang, Kedah ini dikenali sebagai negeri jelapang padi. Kemakmuran negeri Sarawak dan Sabah pula. Disebabkan oleh kemakmuran negeri Sabah Sarawak ini, maka berlakulah kerancakan kegiatan ekonomi di Sarawak dan juga Sabah berlaku sebelum kedatangan kuasa barat. Antaranya adalah wujud pelabuhan di Kota Batu Sandakan, di Kuching, Santubong, Banjarmasin, Kuteh dan Sambas membuktikan penduduk tempatan terlibat dalam kegiatan perdagangan, dan pelabuhan tersebut telah berdagang bahan-bahan mentah, hasil hutan, hasil laut yang diusahakan oleh penduduk tempatan. Dan penemuan hasil bumi akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 pula menunjukkan adanya kemakmuran dan juga sumber ekonomi yang dilakukan oleh penduduk tempatan. Contohnya penemuan antimoni, emas dan arang batu telah menyebabkan kuasa barat melihat potensi ekonomi di Sarawak dan Sabah. Pada 1920-an pula, Sarawak menjadi pengeksport utama emas dan juga antimoni serta sagu, dan Sabah adalah pengeluar hasil hutan seperti kapur barus, sarang burung serta hasil laut seperti mutiara dan juga sirip ikan hiu. Salah satu keberkesanan apa yang telah dilakukan oleh pemimpin tempatan dalam menangani ancaman barat ini adalah melambatkan perluasan kuasa barat ke negeri-negeri Melayu. Kalau kita lihat, penubuhan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor dan Undang-Undang Tubuh bagi Negeri Terengganu telah membantutkan cita-cita British untuk meluaskan kuasa ke negeri tersebut. Dan undang-undang tersebut telah dapat mengawal kedaulatan negeri yang mana jelas dinyatakan bahawa pemerintah tidak boleh menyerahkan kuasa negeri kepada kuasa asing sewenang-wenangnya.
Seterusnya, British juga berjaya menempatkan penasihat am British di Johor selepas Sultan Abu Bakar mangkat dengan mendesak Sultan Ibrahim menandatangani perjanjian British Johor 1914. Meskipun menerima penasihat am, kalau kita lihat Sultan Ibrahim Abu Bakar tetap berpegang kepada falsafah Johor mesti jadi Johor. Maksudnya Johor tidak boleh ikut apa yang ingin dibuat oleh British. Dan pada tahun 1919 pula, Terengganu adalah negeri terakhir menerima penasihat British setelah Sultan Muhammad kedua didesak menandatangani perjanjian untuk menerima penasihat British. So, kita lihat garis masa peluasan kuasa British di negeri-negeri Melayu. Okey, pada tahun 1874, dekat negeri Perak, Selangor, Sungai Hujung. Negeri Perak adalah negeri terawal. Kemudian 1888, negeri Pahang. 1895, negeri Sembilan. Kemudian 1910, Perlis Kedah, Kelantan. Seterusnya 1914, penasihat am British di Johor. Dan pada 1919 adalah penasihat British di Terengganu. Terlihat perjanjian British Johor pada 1914 yang saya sebutkan tadi, bahawasanya adalah dianggap perlu bahawa perkara 3 perjanjian 11 Disember 1885 yang dibuat oleh Yang Teramat Mulia Frederick H. Stanley, Setiausaha Negara bagi Tanah Jajahan Baginda Queens dari pihak Kerajaan Duli Yang Maha Mulia Baginda Queens Great Britain dengan Duli Yang Maha Mulia Baginda Maharaja Johor tidaklah dimansuhkan dan perkara yang lain menggantikannya. Okay, apa yang digantikannya? Sultan Negeri dan Wilayah Johor akan menerima dan menyediakan kediaman yang sesuai untuk seorang pegawai British yang dinamakan Ketua Penasihat yang akan ditauliahkan ke Istana Baginda dan tinggal dalam negeri dan wilayah Johor, dan nasihatnya mestilah diminta dan diambil tindakan atas semua perkara yang melibatkan pentadbiran am negeri itu dan semua persoalan selain yang menyentuh agama Islam dan adat istiadat orang Melayu. So, itu yang dipindah. Kalau kita lihat kemajuan pendidikan pula, disebabkan oleh usaha tadi, menyediakan kemudahan pendidikan bukan keutamaan British. Jadi disebabkan itu, tumpuan utama mereka hanyalah untuk eksploitasi sumber ekonomi. Dan British kurang beri perhatian kepada pendidikan, terutama kepada wanita, dan tidak memberikan pulangan ekonomi kepada British. Maksudnya, kalau pendidikan ni bukan memberikan kepentingan ataupun keutamaan mereka, sebab tak ada pun mereka akan dapat benefit di situ. Desakan Raja Melayu melalui Durba tentang kepentingan pendidikan anak watan membawa kepada penumbuhan sekolah-sekolah di negeri-negeri Melayu, termasuk sekolah-sekolah perempuan. Okay. Kalau kita lihat statistik itu juga menunjukkan bahawa sekolah perempuan di negeri Melayu bersekutu pada tahun 1896 sehingga 1909. Jumlahnya bertambah sedikit demi sedikit. Penubuhan Regimen Askar Melayu di Raja. Okey, kalau kita lihat, ditubuhkan hasil inisiatif Yang Tuan Besar Negeri Sembilan, iaitu Tuanku Muhammad Ibni Yang Tuan Antah, Sultan Perak, Sultan Ala Iskandar, Undang Luak Rembau, Datuk Abdullah Dahan, dan Raja di Hili Perak, iaitu Raja Chulan Ibn Sultan Abdullah. Okay, mereka inilah yang terlibat dalam penubuhan Askar Melayu di Raja. Okay, dan Raja-Raja Melayu dan Pembesar Melayu mendesak melalui Durba dan Majlis Perundingan Persekutuan supaya keperluan pasukan bersenjata dianggotui oleh anak-anak watan dan memelihara kedaulatan dan keselamatan negeri. Itu tujuan untuk penubuhan Askar Melayu ini. Dan pada tahun 1933, Kompeni Percubaan Askar Melayu telah diwujudkan di Port Dickson, Negeri Sembilan, kemudian menjadi Regimen Askar Melayu pada tahun 1935. Kemudian penubuhan pasukan ini telah menjadi asas kepada penubuhan pasukan tentera di negara kita, yang mana kemudian dianugerahkan gelaran Diraja, menjadikan mereka sebagai Regimen Askar Melayu Diraja, RAMD lah. Dan logo dengan moto Taat Setia adalah lambang keberanian pertahanan ketaat setiaan kepada raja dan negara, menegakkan kesucian agama Islam dan mempertahankan kedaulatan negara daripada ancaman musuh. Itu adalah logo dan moto bagi Askar Melayu Diraja. Yang kelima adalah pegawai takbir mestilah di kalangan orang Melayu. Okay, ada 7 perkara penting kat sini.
Pertama, 1910 muncul generasi pentadbir Melayu apabila Skim Perkhidmatan Tadbir Melayu atau PTM ditubuhkan, yang mana mereka melantik orang Melayu mencuburi diri dalam pentadbiran negeri. Penubuhan PTM ini adalah supaya hak Raja-Raja Melayu bagi menjaga kepentingan anak-anak mereka. Yang mana British sedar mereka perlu mendapatkan kerjasama golongan elit Melayu supaya mengekalkan kedudukan mereka di negeri-negeri Melayu, dan pelantikan elit Melayu dalam pentadbiran British ini akan memberi peluang kepada mereka menyesuaikan diri dengan kehendak British nanti. Biasanya tujuannya adalah untuk orang-orang Melayu yang mana kaum kerabat diraja diletakkan di dalam penubuhan PTM ini. Seterusnya, pegawai-pegawai Melayu boleh dinaikkan pangkat dan dipindahkan ke Perkhidmatan Awam Tanah Melayu (PATM) dan menduduki jawatan-jawatan yang tinggi. Dan PTM ini dianggap eksklusif dengan prestis tinggi dalam kalangan masyarakat Melayu. Sebab dikatakan kalau PTM ini adalah golongan-golongan elit Melayu lah. Contoh pegawai PTM dan PATM yang terkenal, contohnya Datuk Tan Sri Datuk Dr. Muhammad Said, Encik C. Bail, Tunku Syed Sri Muhammad bin Tunku Besar Burhanuddin dan Tan Sri Nik Ahmad Kamil. Dan yang terakhir adalah mempertahankan institusi beraja. So ini adalah keberkesanan apa yang telah dilakukan oleh raja-raja ataupun Sultan Melayu pastinya untuk mempertahankan institusi beraja. Inilah keberhasilan daripada usaha tersebut, yang mana institusi beraja ini kekal sehingga sekarang, tidak seperti apa yang berlaku di negeri ataupun di negara Indonesia. Raja-raja membuktikan kebolehan berdiplomasi untuk menangani cabaran barat sehingga kan institusi raja dapat dikekalkan dan berjaya dipertahankan sehingga ke hari ini. Yang kedua, kalau kita lihat, perluasan kuasa British di negeri Melayu tidak menghapuskan kedudukan raja-raja Melayu ini. Dan British hanya mengambil alih pemerintah pada peringkat pembesar negeri sahaja, tetapi bukan keseluruhan sultan tersebut. Dan pembesar negeri diganti oleh pegawai British, dan jabatan-jabatan dan sistem corak barat digunakan bagi menggantikan peranan pembesar tempatan. Maksudnya di sini, dalam hal ehwal pentadbiran negeri ini melibatkan urusan pembesar sahaja. Pembesar itu yang banyaknya tugas mereka diambil oleh British. Raja mestilah menerima nasihat British, tidak boleh buat undang-undang seperti sebelumnya. Semua undang-undang dilaksanakan mesti dapat tanda tangan dan cap mohon atau cap mohon Sultan sebagai pengesahan kepada undang-undang yang dilaksanakan di bawah pentadbiran British. Ini menunjukkan bahawa semua undang-undang yang dilaksanakan pastinya perlukan cap mohon Sultan. Maksudnya di sini pengesahan Sultan itu pasti penting dan perlu ada, menunjukkan bahawa institusi beraja itu tetap menjadi institusi yang paling ulung di negeri Melayu walaupun British telah masuk ke tanah Melayu. Jadi kesimpulannya di sini, kebijaksanaan raja-raja Melayu dan pembesar negeri menangani cabaran perluasan kuasa barat dapat mempertahankan kesinambungan warisan bangsa dan menjamin kesejahteraan hidup rakyat. Dan yang kedua, kesepakatan raja dan pembesar memberikan iktibar kepada kita kepentingan muafakat untuk memajukan bangsa dan negara kita sekarang. Dan kebijaksanaan pemerintah yang cinta akan rakyatnya diibaratkan negeri sentosa rakyat sejahtera, negeri bersultan rakyat beraja. So, mendalam ayat ini supaya kita terus kekal sebagai sebuah negara yang berdaulat dan kekal untuk memastikan keharmonian negara kita ini kekal terjaga buat sekian lamanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Untuk keseluruhan bab 3 kita telah selesai.